Yang ni yang dulu, yang kedua. Untuk diuji. Allah Ta'ala cipta kita hidup sebab dia nak uji. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Dia sebut dalam Al-Quran. Hak yang pertama tadi dalil dia mana? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tak boleh elak. Siapa yang tak mati? Tuan-tuan cuba habak mai kat saya, siapa yang tak mati? Cuba Pak Long habak mai kat saya, Pak Long satu contoh. Yang tak mati ni selain daripada Allah siapa lagi? Illallah, kecuali Allah ya. Siapa dia yang tak mati tuan-tuan? Hak korek kubur nak tanam orang mati, dia mati tak? Hak korek kubur tu sampai masa dia pun mati, orang korek kubur kat dia pula. Yang duk mandi jenazah tu dia mati tak maklum? Sampai satu masa dia pun kena mati. Yang semayang jenazah tu imam, sampai satu masa dia pun mati. Yang bawa van jenazah, satu masa dia pun mati. Malaikat yang mai cabut nyawa kita, satu masa dia pun mati. Siapa yang tak mati kecuali Allah? Sebab tu jangan takut dengan mati. Yang kena takut persiapan untuk mati tak sempat dibuat. Yang kedua, Allah Ta'ala cipta kita mai atas dunia ni. Dia bawa kita mai atas dunia ni sebab apa dia? Sebab Allah nak uji kita. Sebab tu hidup ni Pak Long tak boleh elak daripada ujian. Mana dalil dia? Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan duk sembang derai, jangan duk sembang kemai. Aku beriman, aku beriman, aku beriman sebelum Allah Ta'ala ujian. Jangan duk sembang derai. Ada orang dia beriman, Allah Ta'ala uji, lingkup. Sebab tu saya nak abak kalau ujian ni waktu dia dalam hidup kita ni, ulama sebut dalam hidup kita ni dia akan ada peringkat umur yang Allah Ta'ala uji. Bila? Di antara 36 sampai umur 40. Saya baru 32, 4 tahun lagi nak ada. Pak Long ni dah lebih dah. Betul dah umur tu diuji Pak Long. 36 sampai 40. Hak itulah rumah tangga nak bergolak time tu. Sebab apa dia? Allah nak persiapkan kekuatan sebelum hang sampai umur 40. Duk elok-elok ni, duk elok-elok apa, tak ada apa-apa. 36 kahwin dua. Hak ni panjang pun sedap ni tuan-tuan ni. Kalau ulas panjang pun sedap. Bab nikah dua ni dia kata mau ulas panjang pun sedap tuan. Sebab tu tak wani sembang deras Pak Long. Saya 32, 36 ni tak wani sembang deras. Bila saya duduk bercakap lagu ni 3-4 bini saya duduk tengok live ni. Balik lagi dia tanya nak ke? Dia dapat tanya lagu tu. Tu punca tak boleh nak awal kan ni. Kita habak benda betul Oh Mak Long, Menteri Komunikasi hidup pantau di rumah ni. Tak, Pak Long ada hadak ni betul tak Pak Long umur tu? Dia bergolak ni. Tuan-tuan, masa umur ni lah dia ada masalah kewangan. Sebab Allah Ta'ala nak bagi hang ni persiapan nak temu umur 40. Pak Long, Nabi dilantik menjadi Rasul usia dia berapa? 40. Betul? Umur 40. Tuan-tuan cuba tengok sebelum Nabi sampai umur 40, Allah Ta'ala persiapkan Nabi. Ujian yang Nabi kena hadap sebelum dia dilantik menjadi Rasul. Sebab tu kalau orang tanya apa hikmah Nabi sebelum dia lahir, Allah Ta'ala jemput ayah dia balik. Allah Ta'ala jemput ayah dia balik dan duduk dengan mak ni baru nak menyedut kasih sayang, baru nak rasa kasih sayang. Umur 6 tahun, umur 7 tahun. Tuan-tuan, umur tu ni tuan-tuan, umur tu dengan kelaku dia kita seronok tengok. Umur 6 tahun, umur 7 tahun.
Baru nak manja dengan mak, baru nak manja dengan pak, Allah Ta'ala ambil pula mak. Ambil tu pula tuan-tuan dalam perjalanan yang cukup sedih. Mak Nabi meninggal ni di saat mana tuan-tuan? Saat dalam perjalanan pulang. Ada riwayat kata perjalanan pergi ataupun pulang daripada pusara ayah dia. B, dalam perjalanan pulang daripada perniagaan. C, dalam perjalanan pulang daripada rumah saudara. Allah Ta'ala ambil mak Nabi waktu mana? A, B ataupun C. Sedih tak kisah hidup Nabi saya nak tanya tuan-tuan? Sedih tak balong kisah hidup Nabi balong? Dah nampak tak dan tengok, baru nak gaya sayang, mak pula balik. Allah. Tuan-tuan, habaq siapa yang Allah Ta'ala pernah uji macam ni? Cuba angkat tangan. Dalam surau ni ada Allah Ta'ala uji lagu ni? Cuba angkat tangan. Duduk dengan Tok Wan. Tok Wan pun jalan, duduk dengan Pak Menakan. Nabi tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau kita bicara, kita rindu dekat mak dengan ayah, dengan Nabi rindu dengan mak dan ayah dia, saya nak tanya tuan-tuan, siapa yang lebih sedih? Kesedihan tu pada cerita kita ataupun kesedihan tu pada cerita Nabi? Tiba-tiba mai hari ni tuan-tuan umat dia, lah ni mai umat dia, dah Nabi tak ada jumpa pak dia, dan Nabi tak ada nak berkasih sayang lebih dengan mak dia. Tiba-tiba mai umat dia hari ni, duk pi ceramah dalam masjid, duk pi ceramah dalam surau, duk habaq dekat orang ramai, mak dengan pak Nabi duk dalam neraka. Korang ajak ke tak? Ni dia duk main duk cerita ni dalam masyarakat. Tuan-tuan, mak dengan pak Nabi duduk dalam neraka. Dalam hadis Nabi kata abi wa ummi finnar. Aduh tuan-tuan. Korang ajak, minta maaf saya cakap, korang ajak. Dia duk main tanya kita, baik Ustaz, saya nak tanya Ustaz, abah Nabi, pak Nabi dengan mak Nabi lah di mana? Okey, saya nak tanya balik dekat dia. Soalan yang hang tanya tu boleh meningkatkan iman dan takwa hang ke? Kalau hantar mak dengan pak Nabi duduk tak mana, ibadat hang nak tambah ke? Takwa hang nak tambah ke? Ya, lu main tanya soalan lagu ni. Soalan tu pun dah korang ajak. Tuan-tuan bayang kalau mak pak kita mati, orang main tanya kita, ni nak tanya hang rasa-rasa mak dengan pak hang lah duduk dalam syurga ke dalam neraka? Tuan-tuan rasa ada guna? Tak payah tanya mak dengan pak hang duduk dalam syurga ke neraka. Dia main tanya, hang rasa-rasa pak dengan mak hang tu kubur mereka lah ni taman syurga ke lembah api neraka? Rasa-rasa nak buat apa kat kawan tanya soalan tu? Yang A, cium mulut. B, bagi duit RM50. C, buh penajam tengah belakang. Hak mana agak-agak kawan tu nak terima? Tiba-tiba tuan-tuan pergi tanya soalan mak dengan pak Nabi duduk dalam mana, syurga ke neraka. Saya nak tanya tuan-tuan, sebagai umat Rasulullah, layak ke tanya soalan ni? Kita duk sambut Maulidur Rasul ni, duk cerita tentang Nabi, dia duk main duk ceramah, duk cerita mak dengan pak Nabi duk dalam neraka. Jumhur ulama kata ibu dan ayah Nabi termasuk dalam golongan ahlul fatrah. Mereka yang hidup pada saat dan ketika tidak diutuskan Rasul pada waktu itu.
Lepas tu ahlul fitrah ni di tempat dia di mana? Jumhur ulama kata dalam syurga. Cukup, jangan duk bahas. Mai duk cerita dalam kuliah maghrib, mak dengan pak Nabi duduk dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Soalan yang kita tanya ni tuan-tuan, perbahasan yang kita duk bahas tu, kalau Nabi dengar, menggembirakan hati Nabi ataupun mengguris hati Nabi. Na'udzubillahi min zalik. Nabi tak ada nak hidup kasih sayang macam ni tuan-tuan. Nabi kata, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah Ta'ala yang nak bagi pendidikan kepada aku. Ditanya, kenapa? Hikmahnya. Apa hikmahnya? Allah Ta'ala buat macam ni dekat Nabi. Sebelum Nabi lahir, pak dia meninggal. Dan duduk dengan mak dia 6-7 tahun, mak dia meninggal. Duduk dengan tok wan dia, duduk dengan pak belakang dia. Apa hikmahnya? Jawapannya, Allah nak bagi pendidikan direct kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi diuji tuan-tuan, sampai Allah Ta'ala pilih dan Allah Ta'ala lantik Nabi menjadi Rasul pada usia Nabi 40 tahun. Sebab tu kata ulama, kita nak sampai umur 40 ni akan menerima macam-macam ujian. Sebab hidup ni memang ujian. Yang ketiga, hakikat kita hidup di dunia ni untuk apa dia? Yang ketiga, yang pertama untuk mati. Yang kedua untuk diuji. Yang ketiga untuk dinilai tentang nilai kehambaan. Jalan mana yang hamba nak pilih dalam hidup ni? Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Nak pilih jalan mana? Jalan orang yang bersyukur ataupun nak pilih golongan yang kufur, jalan orang yang kufur. Sebab tu dalam tiga-tiga ni tuan-tuan, Allah Ta'ala nak bagi kita mati hidup ni. Allah Ta'ala nak uji kita hidup ni. Allah nak tengok kita pilih jalan mana dalam hidup ni tuan-tuan. Sebab tu tiga-tiga benda ni tuan-tuan nak kawal dengan apa dia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nak selamat tiga-tiga benda ni, ibadat jangan tinggal. Tu yang Allah Ta'ala bagi